Realiti yang dingin di Minsk, harapan di Malaysia. Dari jendela tingkat 9, sebuah pangsapuri lama era Soviet di Minsk, Belarus, terpapar pemandangan musim sejuk yang beku. Sejuk seperti realiti pahit yang sedang menghimpit sebuah keluarga. Irina, kamu mesti membuat keputusan. Kita tiada pilihan lain, kata ibu, suaranya parau. Di tangannya, tergenggam erat sekeping gambar seorang lelaki Malaysia yang baru tiba. Kisah hari ini adalah tentang seorang gadis muda Belarus yang seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan tanah air, namun memutuskan untuk pergi ke negara yang tidak dikenali, Malaysia, demi menyelamatkan keluarganya. Irina mempunyai impian, tetapi impian itu terpaksa dikorbankan apabila bapanya tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan kesihatannya merosot. 2 tahun kemudian, ibu bapanya melawat Malaysia dan melihat anak perempuan mereka terduduk dan menangis teresak-esak. Apakah yang sebenarnya berlaku kepada keluarga ini? Mari kita dengar kisah Irina bersama-sama. Langgan dan like Anda memberikan kekuatan besar kepada saya. Assalamualaikum. Nama saya Irina. Saya dilahirkan dan dibesarkan di sebuah bandar di Minsk, Belarus. Minsk ialah ibu kota. Sebuah negara kecil di Eropah Timur, Belarus, dipenuhi dengan bangunan pangsapuri kelabu yang dibina pada zaman Soviet. Ia adalah sebuah bandar yang sejuk, dengan suhu boleh mencecah 20°C pada musim sejuk. Tetapi bagi saya, ia adalah tanah air yang penuh dengan kenangan indah. Rumah kami terletak di sebuah kompleks pangsapuri 9 tingkat berhampiran Jalan Bintang Utara. Bapa saya, Mikhail, seorang juruteknik mahir yang telah bekerja bertahun-tahun di sebuah kilang jentera milik negara. Ibu saya, Elena, pula bekerja sebagai tukang jahit di kilang pakaian berhampiran pasar. Saya anak tunggal. Ibu bapa saya melahirkan saya pada usia lewat, jadi saya adalah satu-satunya anak mereka dan satu-satunya permata hati mereka. Sejak kecil, mereka sangat menyayangi saya. Irina, kamu anak istimewa. Kebanggaan kami, kata bapa selalu sambil mengusap kepala saya. Sejak kecil, saya suka bermain dengan rambut. Semasa di sekolah rendah, hobi saya ialah menganyam rambut rakan-rakan dengan cantik. Apabila di sekolah menengah, saya mengasah kemahiran dengan mewarnakan rambut putih ibu. Pada akhir zaman sekolah menengah, saya yakin jalan saya adalah menjadi seorang pereka rambut. Namun, kewangan keluarga kami tidaklah mewah. Saya ingin melanjutkan pelajaran ke sekolah kecantikan terkenal di Moskow atau Saint Petersburg, tetapi itu hanyalah impian. Jadi, setelah tamat sekolah menengah, saya mula bekerja sebagai pelayan di restoran La Stella di Minsk. Pada siang hari, saya menghantar pinggan di restoran, dan pada waktu malam, saya belajar di Akademi Kecantikan kecil berhampiran sambil mengumpul wang. Matlamat saya adalah untuk mengumpul wang yang cukup dalam tempoh 2 tahun untuk mendaftar di akademi di Moskow. Setiap malam, di bilik kecil saya mengkaji gaya rambut Minggu Fashion Paris di YouTube. Saya berlatih sepanjang malam di kepala manekin lama dan mengasah kemahiran saya dengan mendandan rambut rakan sekerja di restoran secara percuma. Irina, kamu memang berbakat. Bila dah terkenal nanti, dandan rambut kami dengan harga murah, ya? Kata Marina. Rakan sekerja saya selalu bergurau. Saya bahagia kerana saya percaya, walaupun sukar sekarang, saya sedang melangkah setapak demi setapak ke arah impian saya. Namun, segalanya mula runtuh. Kilang jentera milik negara tempat bapa saya bekerja ditutup secara tiba-tiba. Akibat perubahan dasar ekonomi kerajaan, subsidi operasi kilang dihentikan, menyebabkan 500 pekerja kehilangan pekerjaan dalam sekelip mata. Tak mengapa, bapa pasti akan dapat kerja lain nanti, kata bapa. Tetapi pada usia 60 tahun, mencari pekerjaan baru bukanlah mudah. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, bapa masih tidak dapat pekerjaan. Simpanan kami semakin menipis dengan cepat dan suasana di rumah semakin tegang. Lebih teruk lagi, penyakit kencing manis yang dihidapi bapa selama lebih 20 tahun mula menjadi serius. Pada suatu petang, sekembalinya saya dari kerja di restoran, saya melihat tangan bapa berbalut. Bapa, kenapa? Tak ada apa-apa, cuma luka kecil, tetapi seminggu berlalu, luka itu tidak sembuh. Akibat komplikasi kencing manis, luka itu lambat pulih. Ibu berkata perlahan, Irina, mata bapa pun dah semakin teruk. Kita perlu ke hospital.
Tetapi bapa, setelah kehilangan pekerjaan, juga kehilangan insurans kesihatan. Kos hospital dan ubat-ubatan bulanan sahaja melebihi separuh pendapatan keluarga kami. Saya mula bekerja shift berganda di restoran. Dari siang hingga malam, saya bekerja. Dan pada hujung minggu, saya melakukan kerja sambilan membersihkan kafe berhampiran. Saya tidak lagi pergi ke akademi kecantikan. Saya terpaksa menyimpan wang yuran untuk menampung perbelanjaan hidup keluarga. Impian saya semakin jauh, tetapi tanpa saya, tiada sesiapa yang dapat menanggung keluarga ini. Pada suatu pagi yang sejuk, musibah melanda. Saya menerima panggilan telefon cemas daripada ibu. Irina, bapa jatuh, cepat balik. Saya menjelaskan keadaan kepada pengurus restoran dan bergegas pulang. Sebuah ambulans berhenti di hadapan Pangsapuri dan bapa sedang dibawa keluar dengan usungan. Ia adalah kejutan hipoglisemia. Masa menunggu di bilik kecemasan hospital terasa seperti di neraka. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dan memanggil kami ke bilik rundingan. Melihat riak wajahnya, saya tahu itu berita buruk. Fungsi buah pinggang pesakit hanya tinggal 15%. Jika tidak segera mulakan dialisis, nyawanya dalam bahaya. Retinopati diabetik juga serius. Satu mata sudah hampir buta dan mata sebelah lagi semakin teruk dengan cepat. Dialisis. Mendengar perkataan itu, jantung saya terasa beku. Berapa kos rawatan? Tanya ibu dengan suara bergetar. Dialisis perlu dilakukan 3 kali seminggu, 4 jam setiap kali, kira-kira 800 sebulan. Jika termasuk rawatan retina dan ubat-ubatan, sekitar I1 ETA sebulan diperlukan. Ichen Meyon, pendapatan bulanan keluarga kami hanya sekitar 500. Ibu dan saya terduduk di bangku sejuk di koridor hospital. Pada saat itu, buat pertama kalinya, saya merasakan betapa beratnya perkataan putus asa. Kami memohon pinjaman bank, tetapi ditolak kerana tiada cagaran. Kami meminta bantuan daripada saudara mara, tetapi semuanya menggelengkan kepala, mengatakan kehidupan mereka sendiri sudah cukup sukar. Maaf, Elena, kami pun ada banyak hutang, kata Pak Cik sambil membelakangi kami. Seminggu berlalu, kami mencuba pelbagai cara tetapi tiada penyelesaian. Pada masa itulah, Mak Cik Natalia saya yang tinggal di Poland menelefon. Elena, pernah dengar pasal perkahwinan antara bangsa? Ada negara namanya Malaysia, lelaki di sana ramai yang nak kahwin dengan wanita asing. Kalau kahwin, mereka akan memberikan sejumlah wang yang lumayan. Malam itu, keluarga kami duduk di meja makan kecil. Ibu membuka mulut dengan berhati-hati. Irina, Mak Cik kata. Pada saat itu, saya tahu apa yang ibu ingin katakan. Perkahwinan antara bangsa, saya pernah melihatnya di televisyen. Kisah wanita Ukraine atau Belarus yang berkahwin ke luar negara. Tetapi itu selalu berlaku kepada orang lain. Maafkan ibu, Irina. Betul-betul maaf. Tapi kita tiada pilihan lain. Air mata ibu menitis. Kalau tiada kamu, tiada siapa lagi. Kamu bukan sendirian. 3 perkataan itu menghimpit dada saya. Jika saya mempunyai abang atau kakak, adakah beban berat ini dapat dikongsi? Tetapi di rumah saya, hanya ada saya. Seminggu saya tidak dapat tidur malam. Impian saya, melanjutkan pelajaran ke Moskow, impian untuk membuka salon sendiri di Minsk. Saya menitiskan air mata yang tidak terkira sambil memandang keluar jendela. Namun, wajah bapa yang terbaring di katil hospital sambil mengerang tidak dapat hilang dari fikiran saya. Maafkan anakku, suara bapa bergema di telinga saya. Akhirnya, saya membuat keputusan. Ibu, saya akan pergi ke Malaysia. Saat saya melafazkan kata-kata itu, ibu menangis tanpa suara dalam pelukan saya. Maafkan ibu. Betul-betul maafkan ibu, Irina. Tidak mengapa, ibu. Saya pasti akan sembuhkan bapa. Hari itu, saya mendandan rambut manekin buat kali terakhir di bilik saya. Gambar anugerah fashion Paris yang dilekat di dinding, majalah rambut yang saya kumpul, dan buku nota lama bertulis Salon Impian Irina. Setiap kali saya memegang gunting, terasa seperti saya sedang memotong impian saya. Namun, saya sendirian. Satu-satunya harapan ibu bapa, satu-satunya penopang mereka. Beginilah saya membuat keputusan untuk pergi ke negara yang tidak dikenali, Malaysia, di hujung dunia. Seminggu selepas saya memutuskan untuk pergi ke Malaysia.
berlalu dengan pantas. Melalui agensi perantaraan yang diberitahu oleh Makcik Natalia di Poland, saya menyiapkan dokumen-dokumen, pasport, gambar, sijil kelahiran, sijil kesihatan. Setiap satu dokumen yang saya sediakan, saya menyadari ini adalah realiti. Dan orang pertama yang saya temui melalui panggilan video ialah Ahmad bin Razali. Di skrin, dia berusia 36 tahun, seorang lelaki dengan penampilan yang sederhana. Assalamualaikum, Cik Irina. Saya Ahmad bin Razali. Saya mengusahakan sebuah kedai perkakasan kecil di Selangor, Malaysia. Dia bercakap dalam bahasa Inggeris yang terbatas. Suaranya lembut, tetapi saya tidak dapat berkata apa-apa dengan betul. Ya, Assalamualaikum. Sejujurnya, siapakah dia tidaklah penting. Saya hanya memerlukan cara untuk membantu bapa saya. Agensi perantaraan berjanji untuk memproses dengan cepat. Dari menerima dokumen perkahwinan di Kedutaan Belarus hingga memohon visa Malaysia, semuanya selesai dalam masa 3 minggu sahaja. Dalam tempo itu, Ahmad terlebih dahulu menghantar sebahagian daripada kos rawatan dialisis bapa. Berkat wang itu, bapa dapat memulakan dialisis kecemasan. Saya bersyukur, tetapi pada masa yang sama, hati saya terasa berat. Bilakah saya dapat membayar kembali semua wang ini? Malam sebelum berlepas, saya mengemas barang di bilik saya. Satu beg pakaian kecil, album gambar keluarga, dan buku teks kecantikan lama. Memandang sekeliling bilik, saya masih utuh di situ. Gambar anugerah Fashion Paris yang dilekatkan di dinding, kepala manekin yang saya gunakan untuk berlatih, dan buku nota bertulis Rancangan Hidup Irina. Saya memandang keluar tingkap. Pemandangan malam Minsk, salji yang turun. Selamat tinggal tanah airku, impianku. Saya berbisik perlahan mengucapkan selamat tinggal. Semasa berlepas, di lapangan terbang antarabangsa Minsk, saya datang ke lapangan terbang bersama ibu bapa. Bapa duduk di kerusi roda. Badannya menjadi sangat lemah sejak memulakan dialisis. Irina, bapa memegang tangan saya. Maafkan bapa. Bapa tidak berguna menyebabkan hidup kamu jadi begini. Tidak mengapa, bapa. Saya okey. Itu bohong. Saya tidak okey sama sekali. Ibu memeluk saya dan menangis untuk seketika. Telepon selalu, Irina. Jangan sakit, jaga diri baik-baik. Ya, ibu. Jangan risau. Pengumuman panggilan menaiki pesawat kedengaran. Saya memeluk mereka berdua erat-erat. Saya janji, saya pasti akan sembuhkan bapa. Saat saya membelakangi mereka, air mata saya mengalir deras. Saya tidak menoleh ke belakang sehingga menaiki pesawat. Kerana jika saya menoleh, saya mungkin akan terduduk dan menangis. Di dalam pesawat ke Malaysia. Sepanjang penerbangan lebih 15 jam, saya tidak dapat tidur. Saya memandang keluar jendela dan berfikir, bagaimana agaknya Malaysia? Adakah makanannya sesuai dengan selera? Bagaimana pula dengan penduduknya? Dan yang paling penting, adakah saya benar-benar akan menghabiskan hidup saya dengan seorang lelaki bernama Ahmad bin Razali? Penumpang di sebelah saya tidur lena, tetapi saya tidak dapat memejamkan mata. Kebimbangan, ketakutan, dan rasa bersalah bercampur baur menghimpit dada saya. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Sebaik sahaja saya turun dari pesawat dan keluar ke lobi ketibaan, seorang lelaki berdiri memegang papan tanda bertulis, "Selamat datang Cik Irina" dalam bahasa Inggris. Dia adalah orang yang saya lihat dalam panggilan video, Ahmad bin Razali. Cik Irina, awak pasti penat. Dia tersenyum kekok sambil mengambil beg pakaian saya. Saya hanya mengangguk. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Kesunyian menyelubungi sepanjang perjalanan ke kereta. Ahmad kadang-kadang menjenguk saya, cuba bercakap, tetapi kemudian berputus asa. Selepas beberapa lama memandu, dia membuka mulut dengan berhati-hati. Adakah dialisis bapa awak berjalan lancar? Saya dengar melalui telefon. Ya, terima kasih. Itu sahaja yang mampu saya katakan. Adakah kami memandu kira-kira 2 jam dengan keretanya? Tempat yang kami tiba ialah sebuah bandar kecil di Selangor. Lorong-lorong sempit berliku-liku di antara bangunan-bangunan lama. Ini bandar kami. Senyap, tapi semua orang baik-baik, kata Ahmad. Rumah Ahmad ialah sebuah pangsapuri 2 tingkat di hujung lorong. Kecil tetapi bersih. Ibu bapa saya tinggal berasingan berhampiran. Rumah ini untuk kita berdua. Saya hanya mengangguk. Apabila masuk ke rumah, Ahmad membuka pintu bilik.
ini bilik Cik Irina. Silakan tinggal di sini buat sementara waktu sehingga awak selesa. Kalau ada apa-apa yang tak selesa, beritahu saya bila-bila masa, ya? Ya. Hari ini, rehatlah. Awak mesti penat. Dan dia keluar dengan senyap. Sendirian di bilik itu, saya memandang keluar jendela. Langit yang tidak dikenali, bangunan yang tidak dikenali, bunyi bahasa yang tidak dikenali. Ini akan menjadi rumah saya mulai sekarang. Malam itu, saya memeluk bantal dan menangis tanpa suara, agar tiada siapa yang mendengar. Seminggu pertama di Malaysia, semuanya asing bagi saya. Bahasa yang sama sekali tidak dapat saya fahami, makanan yang sangat pedas, dan cuaca yang berbeza dari Belarus. Ahmad keluar awal setiap pagi untuk bekerja di kedai perkakasan dan pulang lewat malam. Saya tinggal bersendirian di Pangsapuri, menghabiskan hari dengan belajar bahasa Melayu. Saya merindui keluarga saya di Belarus. Terutama memikirkan bapa yang sedang menjalani dialisis, saya menitiskan air mata setiap malam. Pada suatu hari, Ahmad berkata dengan berhati-hati semasa makan malam, "Cik Irina, esok kita pergi ke rumah ibu bapa saya bersama-sama." "Ya." Untuk bertegur sapa. "Ya." Keesokan harinya, kami melawat rumah ibu bapanya. Sebuah rumah teres setingkat kecil dengan banyak pasu bunga di halaman. "Oh, menantu saya sudah datang." Mak mertua tersenyum ceria dan memegang tangan saya. "Mesti susahkan datang dari jauh? Ayo, masuk." Pak mertua hanya mengangguk tanpa suara. Saya hanya memberi salam dengan kekok, "Assalamualaikum." Mak mertua menghidangkan meja penuh dengan pelbagai hidangan. Rendang ayam, ikan bakar, sayur kangkung belacan. Namun bagi saya yang sukar menyesuaikan diri dengan rasa dan tekstur makanan, semuanya terasa asing. Pada hari keempat, mak mertua memanggil saya. "Menantu, kalau duduk rumah saja mesti bosan dan sunyi kan? Mahu tak tolong kerja di kedai kami?" Ibu bapa Ahmad mengusahakan sebuah kedai runcit kecil di pinggir bandar. Kerja tak susah pun, cuma susun barang dan kira kalau ada pelanggan datang. Saya mengangguk, kerana saya fikir lebih baik daripada bersendirian di rumah. Mulai hari keempat, saya mula bekerja di kedai runcit keluarga mertua. Pada mulanya, sukar untuk berkomunikasi dengan pelanggan kerana saya tidak fasih berbahasa. Ada rasa lain tak? Walaupun pelanggan menunjuk barang dan bertanya, saya tidak faham dan terpaksa memanggil mak mertua. Tetapi mak mertua tidak marah. "Tak apa. Belajar perlahan-lahan nanti pandailah." Sambil berkata begitu, dia mengajar saya bahasa Melayu satu persatu. "Ini susu, ini mie segera, ini roti." Selepas beberapa hari, saya dapat mengingati nama-nama barang yang mudah. Pelanggan juga semakin terbiasa dengan saya. "Oh, ini istri Ahmad ya? Dari Belarus," katanya. "Ya, di sana musim sejuk kan? Di sini macam mana?" "Ya, saya suka." Walaupun bahasa Melayu saya masih terbatas, orang ramai melayan saya dengan baik. Selepas sebulan, mak mertua membawa saya ke pusat komuniti tempatan. Di sini boleh belajar bahasa Melayu. Ramai kawan-kawan asing lain pun datang. Saya mula mengambil kelas bahasa Melayu 3 kali seminggu pada waktu pagi. Dalam kelas itu, ramai wanita seperti saya yang datang ke Malaysia melalui perkahwinan antarabangsa. Vietnam, Filipina, Kemboja, Uzbekistan, semuanya berusaha keras untuk hidup di tanah asing. "Akak datang dari mana?" tanya Tui dari Vietnam. "Belarus." "Kat mana tu?" "Dekat Rusia." "Oh, macam sama ya." Saya berkawan dengan mereka dan kami saling memberi semangat dengan berkongsi cerita. Pada suatu malam, saya membuat panggilan video kepada ibu di Belarus. "Irina, sihat?" "Ya, ibu, saya okey." "Bapa dapat dialisis tak?" "Wang yang kamu kirimkan itu, kami beli ubat juga." Ibu saya menitiskan air mata. "Terima kasih, nak." "Betul-betul terima kasih, ibu. Jangan nangis. Saya betul-betul okey." "Itu bohong. Saya tidak okey sama sekali." Selepas menamatkan panggilan, saya menangis lagi. Kali ini, saya tidak dapat menahan suara tangisan saya. Saya sangat menderita. Suara tangisan saya yang teresak-esak menembusi dinding nipis dan sampai ke telinga Ahmad. Ahmad berdiri di hadapan pintu bilik saya, tetapi tidak mengetuk pintu. Dia hanya berdiri dengan senyap untuk seketika sebelum kembali ke biliknya. Namun, malam itu, dia membuat keputusan. Dia akan membantu saya untuk bahagia.
Kira-kira 3 bulan selepas saya tiba di Malaysia. Pada suatu petang Sabtu, semasa saya bekerja di kedai runcit, seorang nenek masuk sebagai pelanggan. "Mak Ahmad ada?" "Oh, nenek. Selamat datang." Mak mertua menyapa dengan ceria. Rambut nenek itu agak kusut dan dia mengeluh sambil kerap menyentuh rambutnya. "Aduh, macam mana dengan rambut ni? Nak pergi salon, tapi semua penuh pula." Melihat keadaannya, saya tidak dapat berdiam diri. "Nenek, nak saya buatkan rambut tak?" Walaupun bahasa Melayu saya terbatas, nenek itu faham kata-kata saya. "Oh, awak ni?" "Ya, saya belajar kecantikan di Belarus." Mak mertua memandang saya dengan terkejut. "Menantu, awak pandai dandan rambut?" "Ya, sikit-sikit. Sebenarnya bukan sikit-sikit. Saya telah diiktiraf bakat saya di Minsk." Nenek itu duduk di kerusi kecil di belakang kedai runcit, dan saya mengambil gunting daripada mak mertua. Saat saya memegang gunting di tangan, saya terasa seperti hidup semula selepas 3 bulan. Saya menyikat rambut nenek itu dengan berhati-hati, menyeimbangkan dan mula mendandan. Tangan saya mengingati semuanya. Sudut, panjang, lapisan, semua yang saya pelajari di Akademi Kecantikan di Minsk kembali secara semula jadi di hujung jari saya. 20 minit kemudian. "Ya, dah siap." Mak mertua membawa cermin. Nenek itu membulatkan mata sebaik sahaja melihat cermin. "Ya ampun, ini saya ke? Ini betul-betul rambut saya ke?" Rambut yang kusut telah kemas dan kontur wajahnya kelihatan lebih lembut. "Oh, terima kasih banyak-banyak. Lebih cantik daripada di salon." Nenek itu pulang sambil mengucapkan terima kasih berkali-kali. Mak mertua yang melihat itu perlahan-lahan memegang tangan saya. "Menantu, rupanya awak ada bakat hebat macam ni. Kenapa tak cakap awal-awal?" Saya tidak dapat menjawab. Bagaimana saya harus menjelaskan bahawa saya telah melepaskan semua impian saya dan datang ke sini. Petang itu, mak mertua menelefon Ahmad yang baru pulang ke rumah. Ahmad memanggil saya ke ruang tamu. "Cik Irina, mak saya beritahu. Awak boleh mendandan rambut, ya?" "Ya, bukan sikit-sikit," katanya. "Mak kata awak memang ada bakat." Dia teragak-agak seketika. "Mungkin sebelum datang ke Malaysia, impian awak adalah menjadi juru dandan rambut?" Soalan itu membuatkan air mata saya mengalir. "Ya, saya mahu menjadi pereka rambut di Belarus. Tetapi bapa sakit." Saya tidak dapat meneruskan kata-kata dan menunduk. Ahmad memandang saya dengan senyap untuk seketika, kemudian berkata perlahan, "Cik Irina, bagaimana kalau awak cuba mulakan semula di Malaysia?" Juru dandan rambut? Di Malaysia pun ada sijil untuk pendandan rambut. Orang asing pun boleh ambil. Saya tidak percaya, tapi bahasa Melayu saya pun tak berapa lancar. "Belajar perlahan-lahan pun tak apa. Saya akan bantu awak." Melihat pandangan ikhlasnya, saya terus menitiskan air mata. "Betul ke saya boleh?" "Boleh. Bakat awak terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja di sini." Malam itu, saya tidur dengan harapan buat pertama kalinya setelah sekian lama. Saya menyangka impian saya telah berakhir, tetapi kini saya dapat bermimpi lagi di tanah asing ini. Sejak hari itu, hidup saya berubah sepenuhnya. Ahmad menepati janjinya dan membantu saya. Keesokan petang, dia pulang ke rumah dengan beberapa helai kertas yang dicetak. "Cik Irina, saya dah siasat. Ada program pendidikan kecantikan untuk warga asing di bandar. Di sana mereka mengajar bahasa Melayu sekali dan boleh bersedia untuk ujian kelayakan juru dandan rambut." Saya mengambil kertas itu dan memandangnya kosong. "Betulkah? Warga asing pun boleh masuk?" "Ya, mungkin program sokongan kerajaan. Yuran pun murah. Mesti susah kan? Tapi Cik Irina boleh. Saya akan sokong awak." Malam itu, saya tidur dengan harapan buat pertama kalinya setelah sekian lama. Keesokan minggunya, cabaran baru saya bermula. Saya mendaftar di Akademi Kecantikan di Pusat Latihan Kemahiran di Bandar, kelas untuk warga asing. Di dalamnya ada wanita-wanita dari Vietnam, Filipina, Uzbekistan yang juga berkahwin dengan orang tempatan seperti saya. "Akak, mari kita berusaha sama-sama," kata Lin dari Vietnam sambil memegang tangan saya. Cikgu mengajar bahasa Melayu dan teknik kecantikan bersama-sama. "Baiklah semua, hari ini kita akan belajar perkataan seperti potongan, lapisan, isi padu." Pada siang hari, saya bekerja di kedai runcit keluarga mertua.
Dan pada waktu malam, saya belajar di Akademi Kecantikan. Dan pada waktu malam, Ahmad membantu saya belajar bahasa Melayu. Cik Irina, mari kita lakukan perlahan-lahan. Kita ada banyak masa. Kata-kata hangatnya memberi saya kekuatan. Selepas 6 bulan, saya lulus peperiksaan asas bahasa Melayu tahap 1. Walaupun tahap paling rendah, ia sangat bermakna bagi saya. Cik Irina, tahniah. Ahmad tersenyum ceria melihat sijil saya. Mak mertua juga membeli kuih-muih dan buah-buahan dan mengadakan parti kecil. Menantu, saya bangga dengan awak. Nah, ini baru permulaan sebenar. Namun, yang paling sukar bermula dari situ. Akademi Kecantikan mula bersedia secara serius untuk peperiksaan kebangsaan jurudandan rambut. Ujian bertulis meliputi 5 mata pelajaran seperti pengurusan kesihatan awam, dermatologi, sains rambut, dan kosmetik. Ujian praktikal pula meliputi potongan, perm, dan pewarnaan, semuanya perlu dilakukan dengan sempurna. Pada masa itu, mak mertua menyediakan hadiah istimewa untuk saya. Dia membersihkan sebuah gudang kecil di kedai runcit dan meletakkan kerusi terpakai, cermin, dan alat-alat kecantikan di sana. Menantu, berlatihlah di sini. Kamu boleh asah kemahiran dengan mendandan rambut penduduk kampung secara percuma. Mak, air mata saya mengalir. Mak mertua memegang tangan saya erat-erat. Saya dah tahu apa impian kamu. Mak pun akan bantu kamu. Mulai hari itu, saya mula mendandan rambut nenek-nenek dan atuk-atuk di kampung secara percuma. Oh, Irina, terima kasih banyak-banyak. Nampak 10 tahun lebih muda. Nenek-nenek tersenyum, ceria sambil melihat cermin. Dengan berlatih teknik yang saya pelajari di akademi secara praktikal, saya semakin yakin. Ya, ini yang saya ingin lakukan. Selepas setahun, saya mengambil ujian kebangsaan jurudandan rambut yang pertama. Ujian bertulis memerlukan markah 60 ke atas untuk semua 5 mata pelajaran dan ujian praktikal pula perlu diselesaikan dengan sempurna dalam masa yang ditetapkan. Dalam kereta menuju ke tempat ujian, Ahmad memegang tangan saya erat-erat. Jangan gementar. Lakukan seperti biasa. Cik Irina sudah cukup mahir. Namun, saya gagal. Saya lulus ujian bertulis, tetapi terlajak 5 menit dalam ujian praktikal. Saya keluar dari dewan ujian dan terduduk sambil menangis. Mungkin saya tak boleh? Adakah saya terlalu tamak? Ahmad memeluk saya erat-erat. Tak apa. Ini kan percubaan pertama. Lain kali pasti lebih baik. Saya percaya pada Cik Irina. Kepercayaannya membuatkan saya bangkit semula. Cikgu Akademi Kecantikan juga memberi semangat. Cik Irina, awak sudah cukup berkemahiran. Lain kali cuma perlu urus masa dengan baik. Jangan putus asa. 6 bulan kemudian, percubaan kedua. Saya berlatih setiap malam sambil mengukur masa. Potongan 15 menit, perm 30 menit, pewarnaan 25 menit. Dengan mendandan rambut nenek-nenek di kampung, saya meningkatkan kelajuan dan ketepatan secara serentak. Pada hari ujian, saya menjalankan semua proses dengan tenang seperti biasa. Potongan, perm, pewarnaan, pengeringan. Tangan saya bergetar, tetapi saya mencurahkan semua yang telah saya latih. Setelah selesai sentuhan terakhir, saya melihat jam. Tepat 2 menit 30 saat tinggal. Berjaya. Pada hari pengumuman keputusan, saya duduk di hadapan komputer bersama Ahmad. Dengan tangan bergetar, saya memasukkan nombor ujian saya dan menekan butang enter, terpapar di skrin. Lulus. Saat melihat 2 perkataan itu, saya terduduk dan menangis. Semua usaha saya mengalir seperti ombak di fikiran. Ahmad juga memeluk saya dan menangis bersama. Tahniah, sayang. Awak memang hebat. Betul-betul hebat. Apabila saya menelpon Cikgu Akademi Kecantikan, Cikgu juga gembira. Cik Irina, tahniah dari hati saya. Akhirnya usaha awak membuahkan hasil. 2 bulan selepas lulus, sebuah kedai kecantikan kecil untuk disewa di pusat bandar. Sewa Rm1.500 sebulan, kira-kira 200 kaki persegi. Cik Irina, bagaimana kalau cuba mulakan di sini? Tanya Ahmad dengan berhati-hati. Tapi Wang, saya ada simpanan, boleh mulakan dengan itu, dan Mak pun akan bantu. Saya tidak percaya. Keluarga ini sanggup berbuat sejauh ini untuk saya. Betul ke boleh? Boleh. Ini kan impian Irina? Sebulan kemudian, sebuah salon kecantikan kecil.
Salon rambut Irina dibuka di bandar itu. Pada hari papan tanda dipasang, saya berdiri di hadapannya untuk seketika menitiskan air mata. Salon impian Irina yang saya impikan di Minsk, kini menjadi kenyataan di Malaysia. Pada hari pembukaan, nenek-nenek di kampung beratur dan datang. Irina, tahniah. Kami pelanggan pertama awak. Mak mertua juga datang dan memegang tangan saya erat-erat. Tahniah, menantu saya. Saya betul-betul bangga. Cikgu Akademi Kecantikan dan rakan-rakan dari kelas warga asing juga datang membawa sejambak bunga. Ahmad tersenyum senyap di sudut kedai. Setahun berlalu, salon rambut Irina menjadi salon kecantikan terkenal di bandar itu. Terutama dengan teknik potongan dan pewarnaan saya yang teliti, ramai pelanggan muda mula berkunjung. Cik Irina, boleh tempah untuk minggu depan? Hasil tangan Irina memang lain dari yang lain. Pada masa itu, hubungan Ahmad dan saya juga mula berubah sedikit demi sedikit. Pada mulanya perkahwinan ini seperti kontrak, tetapi kini ia berbeza. Selepas kerja, kami memasak makan malam bersama, dan pada hujung minggu, kami pergi membeli belah di pasar bersama. Dengan menjalani kehidupan harian yang biasa bersama, kami menjadi suami istri yang sebenar pada suatu malam musim bunga. Ahmad memegang tangan saya dengan berhati-hati. Cik Irina, boleh saya panggil awak sayang mulai sekarang? Saya tersenyum dan mengangguk. Ya, sayang. Dan buat pertama kalinya, kami berpelukan dengan sepenuh hati. 6 bulan selepas salon dibuka, saya telah mengumpul wang yang cukup. Saya menelepon Belarus. Ibu, bapa, datanglah melawat Malaysia. Saya akan sediakan semua tiket kapal terbang. Ibu tersangkut-sangkut di hujung telepon. Irina, betul ke kamu okey? Ya, ibu, saya dah okey. Saya ada kedai sendiri, suami yang baik, dan mertua saya pun nak jumpa ibu bapa. Sila datang. 3 minggu kemudian, di lobi ketibaan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, saya menunggu ibu bapa bersama Ahmad. Di tangan saya ada sejambak bunga selamat datang. Pintu otomatik terbuka, dan bapa yang duduk di kerusi roda serta ibu muncul. Irina, ibu menjerit sambil berlari ke arah saya. Saya juga menangis sambil memeluk ibu. Ibu, rindu. Bapa yang duduk di kerusi roda memegang tangan saya erat-erat. Anak kami. Bapa. Ahmad mendekat dan memberi salam. Assalamualaikum. Saya Ahmad bin Razali. Ia adalah ucapan salam yang disediakan dalam bahasa Belarus. Bapa memegang tangan Ahmad erat-erat dan mengangguk. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana menjaga anak kami dengan baik. Ahmad juga menundukkan kepala. Hari itu, kami kembali ke bandar dan berdiri di hadapan salon rambut Irina. Ibu bapa, sebaik sahaja melihat papan tanda, terduduk di situ dan menangis tersesak-sesak. Irina, anak kami benar-benar berjaya. Dengan kata-kata bapa itu, air mata saya juga mengalir deras. Ya, bapa, saya berjaya. 2 minggu yang saya habiskan bersama ibu bapa terasa seperti mimpi. Bapa duduk di kerusi roda, tetapi wajahnya sangat gembira. Irina, salon kamu memang cantik. Ibu terus menangis sambil melihat sekeliling kedai saya. Anak kami berjaya macam ni, saya betul-betul bangga. Ibu bapa mertua melayan ibu bapa saya dengan sepenuh hati. Mak mertua setiap hari menyediakan masakan Melayu di rumah. Pak mertua pula setiap hujung minggu membawa seluruh keluarga melawat Kuala Lumpur, Menara Berkembar Petronas, Batu Caves, Pasar Seni. Masa-masa kami berjalan bersama sambil menolak kerusi roda bapa menjadi kenangan paling berharga bagi saya. Pada malam terakhir, seluruh keluarga makan malam bersama. Ibu bapa mertua, ibu bapa saya, Ahmad dan saya. Pak mertua mengangkat cawan dan berkata, kami sangat gembira Irina datang ke keluarga kami. Sekarang kami sudah menjadi satu keluarga. Bapa juga berkata, terima kasih banyak-banyak kerana menyayangi anak kami. Malam itu, saya berbual berdua dengan bapa. Irina, kamu bahagia? Ya, bapa, saya betul-betul bahagia. Pada mulanya tak begitu kan? Bapa tahu segalanya. Betapa susahnya kamu. Bapa, maafkan saya kerana telah merampas seluruh zaman mudamu. Saya memegang tangan bapa erat-erat. Tidak mengapa, bapa. Saya tidak menyesal. Saya datang ke sini dan impian saya tercapai.
dan keluarga saya sangat baik pada saya. Saya sudah benar-benar gembira dan tidak perlu risau lagi. Bapa mengusap kepala saya sambil menangis perlahan. Terima kasih. Betul-betul terima kasih. Setelah ibu bapa pulang ke Belarus, saya kembali menjalani kehidupan seharian. Namun, semuanya sudah berbeza. Kedai saya semakin hari semakin ramai pelanggan dan saya tidak lagi bersendirian. Kerana rakan-rakan dari pusat komuniti, nenek-nenek di kampung, dan yang paling penting, Ahmad dan ibu bapa mertua, semuanya ada di sisi saya. Pada suatu petang, saya merasa tidak selesa. Dada saya mual dan terasa ingin muntah. Mungkin saya makan sesuatu yang tak elok. Pada mulanya saya fikir begitu, tetapi selepas beberapa hari, simptom itu berterusan. Ahmad bertanya dengan wajah risau. Irina, awak patut pergi ke hospital. Tak apa. Saya rasa cuma penat sikit. Tetapi selepas beberapa hari, ia tidak bertambah baik. Walaupun sedang bekerja, saya tiba-tiba terasa ingin muntah dan sangat menderita. Akhirnya, saya pergi ke hospital. Doktor tersenyum ceria sambil melihat skrin ultrasound. Tahniah, Cik Irina. Awak hamil 8 minggu. Ya, tengoklah. Jantung bayi sedang berdegup. Mengikuti jari yang menunjuk skrin, saya melihat titik kecil. Jantung kecil itu berdegup perlahan. Air mata saya terus mengalir di situ. Bayi, saya akan menjadi ibu. Selepas kerja, saya pulang ke rumah. Ahmad sedang menonton televisyen di ruang tamu. Saya duduk senyap di hadapannya. Abang, saya ada sesuatu nak beritahu. Ahmad memandang saya dengan terkejut. Ada apa? Saya mengeluarkan gambar ultrasound dari beg. Abang, tengok ini. Ahmad mengambil gambar itu dan memandangnya kosong. Ini apa? Abang, kita akan ada bayi. Pada saat itu, air mata Ahmad mengalir deras. Betul ke? Dia memeluk saya erat-erat. Terima kasih. Betul-betul terima kasih. Ahmad sangat gembira. Dia menunggu impian saya tercapai, tetapi dalam hatinya, dia juga menanti bayi. Malam itu, kami memberitahu ibu bapa mertua. Mak mertua menangis kegembiraan, dan pak mertua menepuk bahu saya tanpa suara. Bagus, menantu. Kamu memang hebat. Saya juga menelpon ibu bapa di Belarus. Ibu, saya hamil. Ibu menangis kegembiraan di hujung telepon. Irina, betulkah? Oh, terima kasih Tuhan. 7 bulan kemudian, saya melahirkan seorang bayi perempuan yang sihat. Seorang bayi yang sangat komel. Separuh menyerupai saya dan separuh menyerupai Ahmad. Ahmad memeluk bayi itu dan menitiskan air mata. Anak kita, komelnya. Ibu bapa mertua juga bergegas ke hospital dan gembira melihat bayi itu. Rakan-rakan dari pusat komuniti dan cikgu akademi kecantikan, semuanya datang melawat dan mengucapkan tahniah. Nama bayi diberikan oleh pak mertua, Suzuki Hana. Nama yang indah. Kini Hana sudah berusia lebih setahun. Dia mula berjalan dan memanggil mama, papa. Apabila saya pulang dari kerja, dia berlari terkedek-kedek dan memeluk saya. Mama, setiap kali mendengar suara itu, hati saya cair. Kadang-kadang saya berfikir tentang malam 3 tahun lalu ketika saya menaiki pesawat ke Malaysia dari lapangan terbang Minsk. Pada masa itu, saya fikir hidup saya sudah berakhir. Saya fikir saya telah kehilangan semua impian dan kebahagiaan. Tetapi saya silap. Itu bukan pengakhiran, tetapi permulaan baru. Di sini, di Malaysia, saya menemui impian saya semula. Impian menjadi pereka rambut yang tidak dapat saya capai di Belarus. Saya belajar bahasa asing, belajar siang dan malam, dan ada banyak saat saya ingin berputus asa, tetapi akhirnya saya berjaya. Dan yang paling penting, saya bertemu Ahmad. Pada mulanya perkawinan ini seperti kontrak, tetapi kini dia adalah orang yang paling penting dalam hidup saya, orang yang percaya dan menyokong saya, orang yang bersama-sama merealisasikan impian saya. Ibu bapa mertua juga menyayangi saya seperti anak kandung. Mereka menerima saya dengan hangat. Saya yang tidak fasih, berbahasa Melayu dan tidak tahu budaya Malaysia. Dan kini, dalam pelukan saya, ada anak perempuan yang cantik, Hana. Bayi komel kami yang mewarisi darah 2 negara, Malaysia dan Belarus. Ibu bapa saya di Belarus juga sihat. Bapa masih menjalani dialisis, tetapi keadaannya stabil. Saya bangga apabila memikirkan bahawa
Wang yang saya kirimkan sedikit sebanyak membantu mereka. Malaysia kini adalah tanah air saya. Kerana di sini saya merealisasikan impian saya dan membina keluarga yang bahagia. Pada saat ini, saya boleh berkata dari hati saya benar-benar bahagia. Dan saya ingin memberitahu anda semua, hidup ini tidak dapat diramalkan. Kadang-kadang kita terpaksa membuat pilihan yang terdesak, tetapi pilihan itu juga boleh menjadi peluang baru. Anda akan sedar bahawa semua kesulitan yang anda alami sekarang adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kebahagiaan. Jangan putus asa. Bagaimana kisah Cik Irina yang datang dari Belarus hari ini? Jika anda menyukai kisah ini, sila langgan, like, dan tetapkan notifikasi untuk lebih banyak kisah inspiratif.